Ada dalang cuba makan duit sepanjang PKP? Mula-mula bersara, kini Kit Siang U-turn bersara separuh? UMNO pening pas cakap pusing-pusing? Zahid tak bersalah? Ini tujuan sebenar beliau pindahkan wang. UMNO Selangor harap Mufakat Nasional hidup semula walaupun nyawa-nyawa ikan. Beberapa pembelian untuk sektor perkhidmatan kesihatan negara ini ketika wabak penyakit berbahaya melanda terpalit dengan unsur rasuah, dedah Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Azam berkata Suruhanjaya Anti Rasuah itu telah membuka beberapa siasatan terhadap perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan-bantuan dan pakej rangsangan. Selain itu, siasatan turut membabitkan penipuan yang berkaitan dengan peralatan pelindungan perubatan yang dipalsukan seperti pelitup muka, sarung tangan dan lain-lain, iaitu dari segi kuantiti dan kualiti peralatan perubatan yang lebih rendah serta rasuah pegawai penguatkuasa dalam barisan penguatkuasaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perbuatan itu menunjukkan ada individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk membuat wang haram daripada kesakitan dan kemalangan orang ramai. Dalam 2 tahun kebelakangan ini, banyak negara menghulurkan bantuan ekonomi dan membuat pembelian perubatan peralatan atau perubatan melalui tabung kecemasan. Namun sangat menyedihkan, walaupun pandemik dan negara dalam keadaan kecemasan, beberapa pembelian ini terpalit dengan rasuah. Ini menunjukkan terdapat individu tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan membuat wang haram daripada kesakitan dan kemalangan orang ramai, katanya pada ucap tama Forum Anti Rasuah Malaysia kali ketiga yang berlangsung di Putrajaya. Pada suku pertama 2022, 376 kertas siasatan telah dibuka yang mengakibatkan 415 tangkapan, katanya. Azam menambah SPRM membuka sebanyak 829 kertas siasatan pada 2021 yang membawa kepada 851 tangkapan, membabitkan semua jenis rasuah, pengubahan wang haram dan kesalahan bawah Akta Pengubahan Wang Haram dan Kanun Kesiksaan. Nilai aset dirampas adalah sebanyak RM162 juta, manakala RM5.13 bilion dilucut hak. SPRM akan terus mempergiat fungsi Suruhanjaya ini untuk membantras aktiviti rasuah dan penyelewengan. Malah kita mencari pelbagai cara untuk memerangi rasuah yang kini semakin rumit kerana tipologi dan modus operandi dipertingkatkan. Sebagai contoh, sebelum ini SPRM perlu mendapatkan bantuan Jabatan Immigration untuk menupaskan sindiket yang menggodam sistem immigration bagi mengeluarkan pas untuk pelawat dan pekerja sementara palsu, katanya. Azam turut menggesa syarikat dan syarikat korporat sama ada tempatan atau asing agar memanfaatkan rebat potongan cukai untuk mengajukan program tanggungjawab sosial korporat CSR berkaitan pencegahan rasuah dan pendidikan. Katanya dengan penganjuran program CSR, syarikat layak memohon potongan cukai daripada pendapatan kasar perniagaan aman bersamaan dengan jumlah perbelanjaan yang ditanggung untuk program sedemikian yang dijalankan dengan kerjasama SPRM. Insentif pelepasan cukai di bawah Seksyen 34-6-H Akta Cukai Pendapatan 1967 adalah untuk menggalakkan lebih ramai syarikat swasta bekerjasama dengan SPRM menjalankan program pencegahan rasuah yang akan memberi manfaat kepada orang ramai termasuk sekolah dan institusi pengajian tinggi, katanya. Mengenai usaha pemulihan aset 1MDB, Azam berkata sebanyak RM5.11 bilion lagi telah diperoleh melalui cara penyelesaian dan SPRM akan terus mendapatkan lebih banyak aset yang dicuri daripada pelaku. Veteran DAP Lim Kit Siang menegaskan beliau tidak bersara daripada politik sepenuhnya. Sebaliknya, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata beliau hanya bersara daripada politik kompetitif. Menurut Kit Siang, beliau tidak akan bersara daripada politik sepenuhnya kerana politik berkisar dalam setiap aspek kehidupan seharian rakyat. Beliau berkata demikian terhadap pandangan dari sesetengah pihak yang mengatakan golongan warga emas yang telah bersara tidak patut memberikan komen mengenai politik. Seorang bekas Perdana Menteri pula kelihatan sangat tidak senang dengan komen-komen politik saya. Ada lebih daripada 2 juta orang rakyat Malaysia yang berusia lebih daripada 65 tahun dan hampir 3 rakyat Malaysia yang berusia di antara 55 ke 64 tahun. Saya tidak bersetuju dengan pandangan yang mengatakan 5 juta orang rakyat Malaysia tidak patut mempunyai sebarang pandangan mengenai politik. Saya hanyalah bersara daripada politik kompetitif, bukannya daripada politik sepenuhnya kerana politik ini berkisar dengan setiap aspek kehidupan seharian kita, kata Kit Siang.
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 20 Mei lalu mempersoalkan Kit Siang yang membuat kenyataan berkaitan dirinya meskipun beliau telah mengumumkan bersara daripada politik. Dalam hantaran tersebut, Najib sekali lagi mencabar Kit Siang untuk berdebat dengannya. Kononnya dah bersara, tapi tiap-tiap hari ratib Najib. Malaysia bakal gagal dan menghasut dan menipu rakyat. Pilihan raya di Filipina pun dia mahu kaitkan dengan saya. Sekiranya bukan bersara, mahu debat. Hari itu saya debat Anwar dalam bahasa Malaysia, tapi bagi uncle, saya tawar untuk debat kamu dalam bahasa Inggeris. On, tanya Najib. Pada 20 Mac lalu, veteran DAP tersebut mengumumkan persaraan beliau dalam arena politik ketika menyampaikan ucap tama dalam Kongres ke-17 DAP. Dalam pengumuman tersebut, dia memaklumkan tidak akan mempertahankan kerusinya di Parlimen Iskandar Puteri pada pilihan raya umum akan datang. Malah Kit Siang juga mengumumkan tidak bertanding dalam pemilihan jawatan kuasa tertinggi pusat DAP dalam Kongres ke-17 parti itu. PAS berkemungkinan tidak akan menyertai kemah besar bersama parti pembangkang bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti, namun akan terus mempertahankan permufakatan yang dibentuk bersama Perikatan Nasional dan UMNO menerusi Muafakat Nasional. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata, setakat ini kepimpinan parti tidak pernah mengadakan perbincangan secara khusus mengenai pembentukan kemah besar bersama Pakatan Harapan bagi menghadapi PRU15 nanti. Malah, PAS hanya akan mengadakan perbincangan dengan parti mewakili orang Melayu atau Islam serta parti bukan Melayu yang tidak ekstrim. Kita juga sedia menerima amanah jika mereka bersedia meninggalkan DAP, katanya menurut laporan Sinar Harian. Idris yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, biarpun jawatan kuasa induk Muafakat Nasional sudah lama tidak mengadakan mesyuarat, namun beliau sering bertemu dengan pemimpin UMNO bagi membincangkan kepentingan dan perpaduan dalam kalangan umat Islam di negara ini. Mengulas lanjut, beliau berkata, usaha untuk memperkukuhkan Muafakat Nasional perlu dilakukan secara berterusan oleh pemimpin PAS dan UMNO dari semasa ke semasa. PAS sentiasa bersedia mengadakan perbincangan dengan UMNO dan parti lain mengenai soal untuk memperkukuhkan kerjasama dalam Muafakat Nasional dan perpaduan dalam kalangan umat Islam di negara ini. Oleh itu, saya berharap semua parti dipimpin oleh orang Melayu atau Islam supaya tidak terlalu mementingkan diri sendiri dan ego demi kemaslahatan ummah. Kalau pemimpin parti berkenaan berasa ego, tolong tunjukkan kepada saya kerusi dan negeri mana mereka boleh memerintah secara solo selepas PRU15 nanti, katanya. Menurut kenyataan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin pula belum menyifatkan PAS tidak mempunyai pendirian mengenai Muafakat Nasional. Parti itu juga disifatkan sentiasa berpusing-pusing sekaligus sukar untuk menentukan hala tuju kerjasama tersebut, dakwa Naib Presiden UMNO itu. PAS katanya boleh mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung status Muafakat Nasional, namun keputusan kerjasama itu akan diputuskan apabila sampai masanya nanti. Mengenai Muafakat Nasional, saya sudah malas nak komen. Keadaan kenyataan PAS berpusing-pusing, jadi saya tidak mahu komen. Biarlah dia nak cakap apa, kita dengar dan lihat saja. Sampai masa kita buat keputusan, katanya. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Pasir Gudang berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Hari Raya Aidilfitri UMNO bahagian Pasir Gudang di Dewan Puncak Kasih, Bukit Layang-Layang. Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, membidas kenyataan UMNO bahawa Muafakat Nasional kini sudah nyawa-nyawa ikan. Sebaliknya, golongan yang menolak dan mahu menguburkan penyatuan itu sebenarnya berada di hujung nyawa. Menteri Besar Kedah itu berkata demikian bagi menangkis dakwaan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Habidi, iaitu UMNO menyifatkan kerjasama dengan PAS menerusi Muafakat Nasional ibarat nyawa-nyawa ikan. Sementara itu, Muhammad Khalid dalam ucapannya berkata, On Hafiz perlu memikirkan cara untuk mengurus dan mengekalkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor dengan baik daripada kepimpinan kerajaan negeri terdahulu. Beliau yakin sebagai Menteri Besar Johor ke-19, pemimpin muda itu mempunyai banyak idea segar untuk diketengahkan. Dalam pada itu, On Hafiz berkata, pihaknya bersyukur kerana pada PRN Johor, UMNO dapat merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Permas dan kejayaan tersebut diharap jadi pemangkin untuk merampas kerusi Parlimen Pasir Gudang pada pilihan raya umum ke-15. Kita lihat senario sekarang, nothing is impossible, iaitu tiada yang mustahil. Siapa sangka kita menang 40 daripada 56 kerusi DUN pada PRN Johor. Saya beri komitmen pada PRU15 akan bantu 100% untuk kita pastikan kemenangan Barisan Nasional di Pasir Gudang. Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi memberitahu mahkamah bahawa beliau tidak melakukan sebarang pecah amanah terhadap dana yayasan akal budi miliknya. Sebaliknya, Ahmad Zaid mendakwa beliau terpaksa memindahkan dana yayasan akal budi berjumlah RM17,950,185.21 ke dalam akaun firma guaman Tuan Lewis & Co. berikutan kesilapan dan kecuaian Setiausaha Eksekutif Meja Mazlina Mazlan atau Ramli yang ditugaskan mengurus akaun peribadi bekas timbalan Perdana Menteri itu dan yayasan berkenaan.
Katanya Mazlina terlalu cuai dan seringkali memberikan pelbagai alasan dalam mengendalikan akaun-akaun peribadinya, menyebabkan beliau berdepan dengan pendakwaan penyelewengan Yayasan Akal Budi. Saya tidak ada pilihan selain mencari jalan supaya wang yang ada dalam simpanan semasa di bank, iaitu keseluruhan dana Akal Budi, dipindahkan ke sebuah firma guaman. Di sana ada akaunten dan pegawai akaun serta penyimpan kira-kira yang bertauliah menjaga akaun pelanggan. Saya membuat keputusan pemindahan itu dilakukan bukan untuk pecah amanah tetapi menggunakan sebuah syarikat guaman yang mempunyai pegawai yang berketerampilan untuk menjaga akaun pelanggan sebagai pemegang amanah wang Yayasan Akal Budi, katanya ketika membela diri di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sequeira. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO diarahkan membela diri terhadap 47 pertuduhan, iaitu 12 kes pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Ahmad Zahid berkata, walaupun dana telah dipindahkan ke dalam akaun Tuan Lewis & Co, namun wang itu masih milik yayasan tersebut. Sebelum ini, Ahmad Zahid mendakwa Mazlina telah melakukan pelbagai kecuaian, antaranya gagal memahami dan membaca penyata kad kredit miliknya sehingga menyebabkan pembayaran kad kredit tidak mencukupi dan berlebihan. Katanya Mazlina telah memberikan keterangan di mahkamah bahawa beliau tidak tahu, tidak pasti dan tidak ingat berkenaan pengurusan bil-bil kad kreditnya selain mengaku cuai dalam mengendalikan perbelanjaan kad tersebut. Ahmad Zahid berkata Mazlina tidak pernah menunjukkan penyata bulanan kad kredit kepadanya walaupun pernah diminta. Dia, Mazlina, kata akan memberi penyata kad kredit kepada saya dan dia akan ke pejabat saya. Saya tunggu tetapi dia tidak datang dan buat-buat lupa. Tiap kali tanya, pelbagai alasan diberikan kepada saya. Yang Arif, saya seorang yang sangat sibuk. Saya mengutamakan tugas untuk kementerian dan negara. Sebab itu saya tidak dapat mengesan berlakunya kecuaian oleh Mazlina dalam menguruskan keuangan peribadi saya dan Yayasan Akal Budi, dakwanya dalam penyataan. Walaupun Hayat Mufakat Nasional dianggap sebagai nyawa-nyawa ikan, namun kewujudannya kerjasama dua parti gergasi antara UMNO dan PAS itu masih diharapkan kekal seperti sedia kala. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Nur Omar, mengakui beliau masih meletakkan harapan tinggi agar permufakatan dua parti Melayu Islam itu dikekalkan walaupun hubungan dua parti politik itu terjejas. Kita di peringkat bawah di Selangor. Kalau boleh Mufakat Nasional ini hidup seperti dahulu, langkah itu amat dialu-alukan. Walau bagaimanapun kita serah kepada kebijaksanaan pimpinan di atas, katanya kepada pemberita di Dewan Perdana Felda. Terdahulu beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi merasmikan Prapelancaran Pelan Strategik Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2021 hingga 2025. Beliau mengulas kenyataan timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, yang beranggapan walaupun Mufakat Nasional sudah nyawa-nyawa ikan, namun beliau percaya gagasan itu masih bernyawa dan belum berkubur. Tuan Ibrahim juga menyambut baik kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, yang masih memberi ruang kepada kedua-dua parti untuk duduk berbincang bagi menentukan hala tuju gagasan itu. Dalam pada itu, Nur Omar menyerahkan soal perbincangan secara bersemuka antara UMNO dan PAS kepada pucuk pimpinan parti itu. Sebab itu saya serahkan kepada kebijaksanaan kepimpinan kedua-dua parti ini kerana setiap parti ada jawatan kuasa mereka. Kita mengharapkan bahawa kalau Presiden kata sudah nyawa-nyawa ikan, Mufakat Nasional masih hidup lagi lah. Sama ada dia akan terus hidup atau sebaliknya, kita serahkan kepada kebijaksanaan kepimpinan kedua-dua parti, katanya lagi.